يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق وجنة مع سيد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka surat 259. Maka siapa yang tidak memperhatikan 5 perkara ini di masa hidup, ia akan menerima 5 macam sesudah mati. Jadi semalam kita dah sentuh 5 perkara yang perlu kita fikir, ya, yang perlu kita teliti elok-elok sepanjang masa. Tapi kalau kita cuai, tak fikir, tak teliti terhadap 5 perkara yang kita bincang semalam, maka dia akan datang 5 perkara yang lain pula lepas mati. Pertamanya, menyesal terhadap apa yang telah ia tinggalkan kepada ahli waris yang akan menjadi musuhnya. Jadi ini mungkin dikaitkan dengan pendidikan akhlak anak-anak kita dan juga pengurusan kewangan. Masa kita hidup, oleh kerana kita tak fikir tentang mati, ya, ataupun tak fikir tentang di mana tempat yang akan kita pergi, ke neraka ke syurga ke, ataupun kita tak fikir Tuhan ni suka ke tak kita. Kalau kita ada mikir benda-benda lagu tu, dia akan menyebabkan kita ni dari sudut mengurus anak-anak kita akan urus anak kita dengan baik, ya. Tengok anak tak semayang pun kita rasa runsing dah, runsing di hari akhirat besok, ya. Tengok anak tak pakai tudung pun dia runsing dah, aku tak lama dah nak pergi ni, kan? Setahun 2 lagi ke akan pergi bertemu Allah Ta'ala. Anak tak pakai tudung lagi, anak bongsu, ataupun anak nombor 2, nombor 3 bongsu. Kita dah tua dah. Sembayang tengok lintang pukang lagi. Jadi oleh kerana tak fikir benda tu, maka kita tak mikir tentang akhirat kita. Bila tak mikir tentang akhirat kita, anak kita biarlah. Itu satu contoh. Yang keduanya ialah, bila kita tak berfikir tentang nasib kita, kesudahan kita nanti, maka dari sudut harta benda kita pun kita sayang. Kita selalu sebut, ya, kita peringatkan, kita kena buat kira-kira lah. Kalau sekarang ni umur 60 tahun, dia agak lagi letaklah 70 tahun, 80 tahun ke, ya tak? Dengan 80 tahun itu, kalau kita jangka mati umur 80, sekarang umur 60, mana dia ada lebih kurang 20 tahun lagi. 20 tahun lagi ni, dengan simpanan duit KWSP kitanya, duit kita meneganya menjadi alhamdulillah, ya, ada banyak mana kita tahu letaklah 1 juta semua, ya. Oleh kerana tak fikir tu, kita rasa 1 juta tu tak cukup untuk nak tampung kita 20 tahun. Padahal yang 20 tahun berbaki tu, padan duit pencen kita boleh hidup. Tu, ya. Dalam tabung kita tu, dalam bank kita ada 1 juta, tak payah 1 juta lah, letak 500,000. Pencen kita tu dengan anak bagi sikit-sikit tu, kereta dah habis, dah bayar sikit. Kalau ada pun, maknanya orang panggil installment kereta tu, mungkin dibayar oleh syarikat kita, kan? Ataupun duit yang ada lebih kurang 500,000 tadi, bayar tiap-tiap bulan. Rumah dah settle. Jadi makan minum pencen kita. Jadi oleh kerana tak berfikir tu lah tuan-tuan, maka kita pun biar 500,000, dia makin naik pula, 500,000, 500,000, sampai dekat 20 tahun tu mungkin dekat 700-800,000. Itu saya ambil angka sikit lah tu, ya. Baik, bila mati tuan-tuan, anak pula kelahi.
Itu yang jadi, yang kata ayat dia tu kata apa dia? Menyesal terhadap apa yang ditinggalkan kepada ahli waris yang akan menjadi musuh dia. Anak menyusahkan mak bapak yang duduk dalam kubur. Dengan sebab harta tu, sama ada bagi cara elok, kan? Bagi cara elok ikut para cantik, tapi kena ada anak 2-3 orang jenis perangai pula tak elok. Ada satu orang tu ayah dia mati, dia boleh jual, entah macam mana cara dia jual jeep tak tahu, Allah Allah. Tapi mungkin jeep itu bulldozer tu atas nama masyarakat, takkan atas nama dia kan. Dia boleh jual dan dia berfoya-foya di Genting Helen. Ni selepas yang dia mati ni, dia tak fikir dah itu bulldozer tu milik harta pusaka yang perlu difaraidkan, tak ada. Kemudian dia cakap minum arak main perempuan. Itu dia cakap direct dengan saya. Selepas habis harta dia tu, yang dijual tu, yang dia dapat itu habis, dia mari jumpa mak pak dia mengadu apa benda, dia mari jumpa saya. Cerita benar tu, bukannya saya reka-reka dah. Kan? Dan macam mana nasib ayah dia, wallahualam. Adik-beradik dia kelahi, duk marah dia ni. Harta tinggal sikit dah lagi. Bulldozer adalah lain-lain. Payment yang belum dibayar tu oleh kerana dia yang rapat dengan ayah dia buat kontrak perladangan. Payment itu dibayar entah macam mana, dia mengajar orang deratas. Setakat nak mengajar tu buat atas nama saya lah. Kita bagi 2. Bagi mana nyawa ambil 100,000 ke. Benda tu semua boleh ajar. Jadi benda-benda ni tuan-tuan menyebabkan anak tu menjadi musuh kita dalam kubur nanti. Nombor 2, menyesal kerana menunda-nunda amal kebaikan sehingga sedikit amal kebaikannya. Oleh kerana tak fikir tentang hak 5 perkara semalam, maka akhir sekali dia menyesal. Padahal masa dia banyak. Masa dia banyak. Nak pula bersara, tak ada benda nak buat. Walaupun bersara, kerajaan bagi bersara tu tujuannya hak mana Islam, so nak suruh orang panggil kuatkan sikit ibadat. Tapi dia abaikan benda tu. Pasal apa dia abai? Sebab dia tak teringat, dia tak fikir tentang kesudahan dia, syurga neraka, Tuhan suka ke tak, dia tak fikir tu semua. Maka bila tak fikir, dia slow lah. Bila slow, maka di sana dia akan menyesal. Kalau boleh, farji'na, kembalikanlah wahai Tuhan ke dunia ni. Na'mal salihan, aku nak beramal. Inna muqinun, aku sekarang ni dah yakin. Baru tadi Tok Imam baca. Sebab tu mana benda-benda yang ayat-ayat Al-Quran yang Tok Imam selalu baca tu, balik rumah tengok terjemahan dia. Yang kita selalu baca, yang Tok Imam selalu baca. Yang kita selalu baca apa dia? Yasin. Bacalah. Banyak ayat Yasin. Yasin tu dia meliputi kita dengan Tuhan, kita dari sudut politik, semua ada belaka. Ialah kita dari sudut politiknya apa dia? Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Itu politik. Kita ni kena sokong orang yang kita nampak gaya dia tak ada minta pun upah. Bila dia jadi menteri besar, ahli politik, dia tak ada sapu belaka. Hidup dia kadang-kadang merempat, tanah dia makin habis jadi ahli politik ataupun wakil rakyat. Ittabi'u tu, Yasin kata lagu tu, ittabi'u man la yas'alukum, ikut orang yang tak minta upah. Wa hum muhtadun, dia orang ni dapat petunjuk. Atas nama Islam lagi kita tak ikut. Kita ikut hak kita rasa boleh bagi projek kat kita. Rakyat diabaikan. Baik. Jadi macam yang kita sebut tadi, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tuhan pergi duduk balik. Aku nak beramal, lepas tu aku yakin dah. Apa yang kau kata, yang Nabi kata, semua dah yakin dah bila duduk dalam kubur. Nombor 2. Nombor 3, menyesal kerana melihat dosa-dosa yang banyak sehingga minta izin kembali untuk taubat dan tidak diizinkan. Macam tadilah juga ayat dia. Menyesal kerana banyak yang menuntutnya dan tidak dibayar tuntutan itu kecuali dengan amal. Ni hak jenis fitnah orang, bermaharaja lela. Fitnah orang pula bukan sikit yang tahu. Hak jenis keluar sahabat macam saya cerita tu memang banyaklah, seluruh Malaysia, seluruh dunia, berita dunia kan.
keluar internet, seluruh dunia jadi. Ya. Jadi hak ni tuan-tuan, siapa yang melakukan fitnah, tak lagak dia nak fikir. Amalan dia dah lah tak ada. Orang yang laku fitnah ni biasanya amalan kurang. Kalau amalan dia bagus, dia tak buat fitnah. Sebab amalan tu sendiri, kebaikan dia tu, amalan baik yang dia buat tu sendiri mengingatkan dia jangan buat benda ni. Fitnah-fitnah orang ni sekarang ni pula tuan-tuan, orang boleh buat belaka. Kata nak main seks ke, main dengan perempuan lelaki ke apa benda, video tu hidup. Omar Mokhtar sebiji muka pelakon orang putih tu kafir, tapi dia berlakon Omar Mokhtar tu sebiji muka Omar Mokhtar, sebiji. Mahatma Gandhi dicari tentang, saya tak ingat nama dia. Mahatma Gandhi tu pelakon dia tu sebiji muka Mahatma Gandhi. Sekarang boleh buat belaka. Orang yang tak sama pun dia boleh make up sikit-sikit jadi sama. Kadang-kadang tak make up pun dia ambil kepala, letak atas kepala orang tu, atas tubuh, potong kepala. Itu hak video, boleh dibuat. Hak gambar ni orang panggil superimpose ni, biasalah, ambil kepala letak atas tuan ni. Macam baru ni ada satu gambar saya tengok, Datuk Seri Nizam bekas Menteri Besar Perak dulu, dia sembelih lembu korban. Ini nak cerita fitnah, sembelih lembu korban. Tapi ada orang buat, cabut kepala Nizam, letak kepala Lim Guat Eng. Jadi Lim Guat Eng sembelih lembu korban jaja. Nampak tak? Jadi kita takut. Dan benda-benda elektronik, sebab tu dari sudut hukum agama, kita tak nak, maknanya benda-benda elektronik ini dijadikan sebagai saksi utama. Contoh semalam saya tengok dalam paparan saman AES, elektronik lah kan. Satu orang dipaparkan, ini dia keadaan sebenar. Dia shoot gambar tu. Okey, kelajuannya ialah 879 km. Had laju yang dibenarkan 90. Lebihan 789 km sejam. Itu nak cerita elektronik. Sebab tu ulama kata elektronik, video ke apa benda tak boleh dijadikan bahan bukti. Apa ni, tidak boleh dijadikan apa ya, saksi lah. Kalau dalam bab-bab yang jenis yang melibatkan apa ni, zina ke apa benda itu, dia nak kepada 4 saksi juga. Tapi orang main-main pula dengan penegasan begitu. Jadi ini yang kita katakan bahawa dosa kita ni sampai peringkat bila kita buat banyak sangat dosa yang melibatkan orang lain, baik kita diberi pada dia, bila dah habis dah, ada lagi hutang, ambil baik apa jahat orang tu bagi kita pula. Jadi jangan kita terlibat dengan fitnah dan bercara hal orang ni. Nombor 4, menyesal kerana banyak yang menuntutnya dan tidak dibayar tuntutan itu kecuali dengan amal. Nombor 5, Allah murka kepadanya dan tidak ada jalan untuk minta redha. Habis. Ini habis tu penamat dia. Bila dah tak ingat benda yang 5 perkara yang kita bincang semalam, Tuhan marah kepada orang itu dan tak ada ruang untuk nak minta kemaafan. Lebih-lebih lagi hal yang berkaitan dengan manusia yang lain. Wallahualam. Besok saya tak ada, orang lain nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi. Jadi hari ini sempena hari Jumaat ini, elok siapa yang tak derma lagi ataupun yang dah derma untuk pelajar yang nak pergi ke Mesir besok, bolehlah derma, ada tong belakang. Yang dah derma pun boleh, yang belum derma lagi patutlah kena buat derma. Allah.